Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran matematik tahun 6. Jadi bagi minggu ini, kemahiran yang kita akan belajar ialah 2.1 iaitu darab pecahan. Jadi kemahiran yang kita akan belajar ialah mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, di sini adalah saya dah sediakan satu contoh yang saya ambil daripada buku teks Matematik tahun 6 iaitu di muka surat 26. Okey, diberi soalan yang pertama ialah 7/9 darabkan dengan 9/10. Okey, jadi bagaimana cara kita nak selesaikan? Jadi di sini ada satu teknik atau kaedah ya untuk memudahkan kita melakukan operasi darab. Jadi kalau kita tengok soalan yang diberi ialah 7/9 didarabkan dengan 9/10. Kita akan menggunakan kaedah darab silang. Jadi bagaimana nak darabkan kaedah darab silang? Jadi kita tengok nombor ini. Nombor yang sama kan? Jadi kalau nombor yang sama bermaksud kita boleh bahagikan dia menggunakan sifir 9 ya, sebab nombor yang diberi adalah 9 dan 9. Jadi kita lihat di dalam sifir 9. Jadi kita akan bahagikan Jadi 9 bahagi dengan 9. 9 bahagi 9 kita akan dapat nilainya 1. Di bawah ni pun kita akan bahagikan 9 bahagi dengan 9 memberi jawapan nilainya 1. Untuk 7 dan 10 kita tak dapat bahagi ya, kerana dalam 7 dan 10 dalam sifir 7 tidak ada jawapan yang bernilai 10 dan begitu juga dalam sifir 10 tidak ada jawapan yang bernilai 7. Jadi sekarang selepas kita melakukan operasi bagi, jadi nombor baru kita, pecahan baru kita sekarang bernilai 7/1 darab dengan tadi kita dah bagi, so dia akan tinggal 1/10. Okey, 1/10. Jadi apabila selesai membahagi, jadi kita akan darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Bermaksud 7 darab dengan 1, 1 darab dengan 10. Okey? Jadi jawapan kita ialah 7/10. Okey, 7/10. Jadi sebelum kita berhenti menyatakan ini adalah jawapan kita, awak kena pastikan sama ada pecahan jawapan yang kita perolehi ini adalah dalam sebutan termudah atau tidak. Jadi bagaimana nak menyemak? Semak. Macam mana kita nak semak sama ada dia dah termudah atau tidak? Kita cuba bahagikan dengan 4 sifir ini. Sifir 2, sifir 3, sifir 5 dan sifir 7. Semak dalam sifir 2, sifir 3, sifir 5 dan sifir 7. Okey, cuba tengok dalam sifir 2. Kita mula dengan sifir 2. 7 bahagi 2. Boleh tak 7 bahagi 2? Tak boleh kan? Jadi kalau tak boleh, bermaksud kita tak boleh membahagikan dia, kecilkan dia dengan sifir 2. Kita cuba pula bahagi dengan sifir 3. 7 bahagi 3, boleh tak? Tak ada kan? Tak boleh. Dalam sifir 3 tak ada jawapan yang bernilai 7. Jadi 7 tidak boleh dibahagi dengan tepat dengan sifir 3. Okey. Jadi kita beralih pula dengan sifir 5. 7 bahagi dengan 5. 7 bahagi 5 pun tidak boleh. Maka kita tak boleh kecilkan nombor 7 ni dengan sifir 5. Okey, cuba tengok sifir 7. Okey, 7 bahagi 7 membawa nilai 1. Okey, maksudnya dia boleh dibahagi dengan tepat. Cuba pula 10. Okey, cuba pula penyebut 10 dibahagi dengan 7. 10 bahagi dengan 7, boleh tak? Tak boleh kan? Jadi bermaksud keempat-empat sifir ini tidak boleh mengecilkan pecahan jawapan kita tadi. Bermaksud
jawapan terakhir kita adalah 7/10. Sekiranya boleh dibahagi, bermaksud pecahan itu perlu dipermudahkan. Kalau tak boleh dibahagi dengan keempat-empat sifir ini, bermaksud itulah jawapan terakhir kita. Okey? Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Di sini contoh yang kedua. 3/4 darabkan dengan 6/7. Okey. 3/4 darab dengan 6/7. Jadi kalau kita tengok 3 dan 7. Ada tak dalam sifir 3 dan 7? Boleh tak kita bahagikan 3 dengan 7? Tak boleh. Tak boleh. Jadi tengok 6 dan juga 4. 6 dan 4 ada dalam sifir 2. Ada dalam sifir 2. Jadi bermaksud kita boleh kecilkan. Jadi 6 kita bahagikan 2. Kita akan dapat 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Okey. Kemudian 4 bahagikan dengan 2. Kita akan dapat hasil jawapan 2. Okey. 2 kali 2 sama dengan 4. Maksudnya kita gunakan sifir 2. Okey. Kecilkan dengan sifir 2. Okey, kita kecilkan dengan sifir 2. Okey, ni. Setelah kita dah kecilkan, sekarang pecahan kita menjadi pecahan yang baru, iaitu 3/2 darab dengan 3/7. Okey, kemudian barulah kita darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Maka 3 darab dengan 3, 2 darab dengan 7. Okey, membawa hasil darab 9/14. Okey, sama juga seperti tadi. Cuba kita lihat 9/14 ni. Kita bawa ke tepi 9/14. Sebab kita tak boleh kata inilah jawapan saya yang terakhir. Tak boleh. Kita kena semak dulu. Tengok dalam sifir 2. Cuba bahagikan dengan sifir 2. Boleh tak? Boleh tak bahagi dengan sifir 2? 2 ada tak? 9 bagi 2 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh memberi jawapan yang tepat. Maka kita tak boleh guna sifir 2. Dia tak ada dalam sifir 2. Okey, ni guna darab 2, sifir 2. Bahagi dengan sifir 2. Cikgu padam sekejap Okey, cikgu padam sikit. Okey, kita sambung. Okey. Jadi kita bahagikan dengan sifir 2. Sifir 2 tak boleh. Guna pula sifir 3. Ingat balik tadi sifir 2, sifir 3, sifir 5, sifir 7. Okey, 9/14. Tengok, boleh tak bahagikan dengan 3? 9 bahagi dengan 3. Boleh bahagi. Membawa hasil 3. Tetapi 14 bahagi 3 tidak dapat dibahagi dengan tepat. Bermaksud kita tak boleh guna sifir 3. Tak boleh guna sifir yang macam tadi. Tak boleh sifir 2. Okey, sekarang bahagi pula dengan sifir 5. Tengok boleh tak kita kecilkan. 9/14. Bahagi dengan sifir 5. Okey. Kita kena pastikan sifir yang kita gunakan tu boleh membahagi penyebut dan pengangka dengan tepat. Mesti dua-dua. Nombor, pengangka dan penyebut ni mesti boleh dibahagi. Tak boleh salah satu. Jadi kalau salah satu saja boleh bagi, bermaksud sifir itu tak boleh digunakan. Jadi kita tak boleh nak kecilkan.
Jadi 9 bahagi 5 tak boleh. 14 bahagi 5 pun tak boleh. Bermaksud sifir 5 pun tak boleh digunakan untuk mengecilkan pecahan 9/14. Okey, sekarang sifir yang terakhir untuk kita semak ialah sifir 7. Jadi 9/14 bahagi dengan 7, bahagi dengan 7. Okey, 9 bahagi 7 tak boleh. 14 bahagi 7, hasil bahaginya 2. Tapi oleh kerana penyebut saja boleh bagi, pengangka tak boleh bagi, maka sifir 7 pun tak boleh mengecilkan 9/14. Jadi, kalau kita tengok kat sini, sifir 2 tak boleh kecilkan, sifir 3 tak boleh nak kecilkan, sifir 5 tak boleh mengecilkan 9/14 dan sifir 7 pun tidak boleh mengecilkan 9/14. Bermaksud 9/14 adalah jawapan kita yang terakhir. Okey? Begitu caranya untuk kita selesaikan soalan ini. Contoh yang berikutnya. Ini adalah contoh yang ketiga. Okey, diberi 4/5 darab dengan 1/2. Jadi 4/5 darabkan dengan 1/2. Jadi kita tengok, kita darab silang. Ya, tadi cikgu cakap tadi darab silang 4 dengan 2. Jadi kalau kita lihat 4 dengan 2 ada dalam sifir 2 kan. Jadi 4, 2 kali berapa? Membawa hasil 4. 2 kali 2. Maksudnya 4 bahagi 2, jawapannya 2. Jadi 2 bahagi 2 nilainya 1. Okey, seterusnya 1 dan 5 kita tak boleh kecilkan. Okey. Jadi terus kita darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Maka 2/5 ini pecahan baru kita darabkan dengan 1/1. Jadi kita darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Jadi 2 darab 1/5 darab 1. Jadi 2 darab 1, 2. 5 darab 1, 5. Okey, 5 darab 1, 5. Okey, seperti yang kita buat tadi, sebelum kita nyatakan ini adalah jawapan terakhir, kita permudahkan dulu. Cek sama ada 2/5 ini boleh dipermudahkan dengan sifir 2, sifir 3, sifir 5 dan sifir 7 atau tidak. Cek, kita cek. Cek. Sifir 2/5. Okey, bahagikan dengan sifir 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, tak boleh. Bermaksud sifir 2 tak boleh. Okey, sifir 2 tak boleh. Okey, sifir 3. Okey, 2 bahagi dengan 3. 5 bahagi dengan 3. Tak boleh. 5 bagi 3 pun tak boleh. Bermaksud sifir 3 pun tak boleh mengecilkan 2/5. Okey, bahagi dengan 5. Okey, 2/5 bahagi dengan 5 tak boleh. 5 bagi 5 bagi 5 bagi 5 nilainya 1. Tapi oleh kerana pengangka tak boleh membagi tadi, jadi sifir 5 pun tak boleh digunakan untuk mengecilkan 2/5. Okey, cek pula sifir 7. Okey, 2/5 bahagi 7. 5 bahagi 7. 2 bagi 7 tak boleh. 5 bagi 7 pun tak boleh. Maksudnya sifir 7 juga tidak boleh kita gunakan. Jadi bermaksud inilah jawapan kita yang terakhir. Maksudnya jawapan kita sudah dipermudahkan. Ini pula contoh yang keempat. Okey, 3/8 darabkan dengan 5/9. Okey, jadi 3/8 darabkan dengan 5/9. Jadi kita tengok 3 dan 9. 3 dan 9 ada dalam sifir 3. Jadi 3 bahagi 3, jawapannya 1. 9 bahagi 3, jawapannya 3.
3. 5 dan 8 tak ada dalam sifir 5 dan juga sifir 8. Tak ada ya. Jadi bermaksud kita tak boleh kecilkan. Jadi sekarang pecahan baru kita ialah 1/8 darab dengan 5/3. Okey, jadi pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. 1 darab 5, 8 darab 3. Maka jawapan ialah 5/24. Okey, semak. Semak dulu sebelum kita nyatakan ini adalah jawapan nak terakhir. Jadi 5 bahagi dengan 2. Tak boleh. 5, cuba pula sifir 3. 5 bahagi dengan 3. Tak boleh. 5 bahagi dengan sifir 5 pula. 5 bahagi 5 boleh. Jawapan 1. Tapi 24 boleh bagi 5? Tak boleh. Bermaksud sifir 5 pun kita tak boleh guna. Okey. Jadi cuba juga sifir yang terakhir, sifir 7. 5 bagi 7 tak boleh. Jadi 24 bagi 7 dapat hasil 4. Tetapi sebab pengangka tadi tak boleh dikecilkan, bermaksud keempat-empat sifir tadi tidak boleh mengecilkan 5/24 lagi. Tak boleh mempermudahkan lagi 5/24. Bermaksud inilah jawapan kita yang terakhir. Okey? Jelas tak? Jadi, saya harap awak dapat memahami bagaimana caranya untuk kita mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, jadi sekian saja pelajaran kita pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.